Allahu 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 Allah Allahu Allah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين ثم خصوصا إلى شيخنا ومشايخنا ومشايخهم إلى المنتهى وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بهذا المصنف كتاب شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق لكل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكما ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فتفك لنا بالهدى وبأن كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم خلصنا مما فيه إخلاصا جميلا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sedang hadirin hadirat rahimakumullah Al muhibbin rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat taufik dikekalkan kita di dalam nikmat iman dan Islam serta dikumpulkan oleh Allah kita semua pada pagi ini di dalam majlis ilmu bersama-sama kita menjaga niat kita, menjaga adab-adab dan akhlak kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan penglibatan kita di dalam majlis ilmu ini tidak menjadi sia-sia, supaya kita mendapat keberkahan yang Allah janjikan untuk kita yang berada di dalam majlis ilmu insya-Allah ya rabbal alamin. Sambungan kitab kita pagi ini insya-Allah Risalah Al-Misbah Munir untuk surat itu penggano bawa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab agung. Ada yang tak ada kitab ni? Semua ada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif huraian sifat yang pertama. Huraian sifat yang pertama. Pertama yakni dengan makna pertama pada sebutan. Pertama pada perkiraan kita.
pertama pada sebutan kita. Bukan bermaksud sifat yang mula-mula ada pada Allah sebelum ada segala sifat yang lain, bukan maksud begitu. Yang pertama ni pada sebutan sahaja, pada tuturan sahaja. Jangan cakap. Pertama pada sebutan sahaja. Bukan bermaksud sifat yang pertama ada pada Allah sebelum adanya segala sifat yang lain. Bukan bermaksud sifat ni sifat yang mula-mula ada pada Allah dan yang lain tak ada lagi. Bukan maksud begitu. Jadi pertama pada tuturan sahaja. Kalau kita nak letakkan sifat ni pada perkiraan nombor 20 pun tak ada masalah, boleh. Nak letak sifat ni nombor 15 pun boleh. Kerana pertama, kedua, ketiga hingga 20 itu hanya sebutan kita saja. Kerana segala sifat Allah Ta'ala itu qadim. Semua sifat Allah qadim. Apa maksud qadim? Sedia kala. Tidak ada permulaan bagi adanya segala sifat-sifat Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya segala sifat Allah. Tidak ada sifat Allah yang baharu. Semua sifat Allah qadim, sedia kala. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 20, bahkan segala sifat-sifat kamalan Allah yang tidak terhitung itu semuanya sedia kala. Baik, jadi yang pertama pada perkiraan ulama letakkan sifat wujud. Ada munasabah dia nak memudahkan kita mengaji. Jadi faham baik-baik. Kerana ada hubung kait sifat yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga. Kalau tak faham yang pertama, nanti payah nak faham yang kedua. Kalau tak faham yang kedua, nanti payah nak faham yang ketiga. Jadi tidak ada benda yang tak penting dalam kitab ni, melainkan semuanya penting. Jadi ngaji sungguh-sungguh. Kita tak banyak masa mengaji. Ngaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat nak beramal, mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat ilmu tauhid. Mudah-mudahan ada perubahan pada amal ibadah kita, pada hati kita. Jangan maknanya sebelum kita mengenal Allah dan selepas kita mengenal Allah sama je, hati kita tak ada perubahan. Itu yang kita takut. Tidak ada manfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu satu bala, na'udzubillah. Nanti akan jadi hujjah atas diri kita hari kiamat. Kita tak tahu, Allah bagi tahu. Kita tak faham, Allah bagi faham. Tapi kita tak amalkan. Ada orang Allah haramkan daripada ilmu. Sudah tentulah mereka tak boleh nak beramal kerana mereka diharamkan oleh Allah. Adapun kita alhamdulillah bertuah, Allah pilih, Allah kutip kita. Allah kutip kita daripada zaman kejahilan, zaman kemaksiatan. Dulu tak pernah tangan kita pegang kitab-kitab yang macam ni. Sekarang Allah bagi taufik kita boleh mengaji. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Janganlah kiranya ilmu yang kita dipinjamkan oleh Allah ni tidak ada manfaat dalam hidup kita. Na'udzubillah. Perangai dan akhlak kita sama je. Sebelum mengaji dengan dah mengaji sama.
Jadi tak padan. Tak padan. Na'udzubillah. Minta Allah jauhkan. Baik. Jadi yang pertama sifat wujud. Wujud tu bahasa Arab, kita orang Melayu tak pandai. Maka diterjemahkan dengan ertinya ada. Jadi ada ini terjemahan bagi wujud. Kemudian wujud itu bukan wujud, bukan dengan bai, dengan dal. Wujud dengan dal. Dekat-dekat tu wujud dekat-dekat. Ini wujud dengan dal. Artinya ada. Maka ada ini adalah nama bagi sifat yang wajib ada pada Allah. Ada ini adalah nama bagi sifat. Ada ni bukan zat. Ada ni sifat. Sifat ni dia duduk pada zat. Sifat ni duduk pada zat. Zat tu apa makna zat ni? Diri sesuatu. Zat maknanya diri sesuatu. Kain, kapas, benang itu diri sesuatu. Orang panggil zat. Warna putih pada kain, warna putih pada kertas tu namanya sifat. Jadi mana duduknya warna putih tu? Duduknya pada diri kapas, diri kain, diri benang. Diri benang namanya zat, warna putih namanya sifat. Tapi itu makhluklah. Yang sedang kita bicarakan ni sifat Allah, bukan makhluk. Bukan sifat makhluk, sifat yang mesti ada pada diri Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Baik. Jadi ada ni sifat yang wajib pada akal. Kita dah belajar hukum akal sebelum. Jangan lupa hukum akal. Kita dah belajar hukum akal, hukum akli. Hukum akli itu mesti fahamkan, kerana dia alat yang sangat penting untuk kita memahami tentang akidah. Jadi tolong fahamkan cepat-cepat 3 hukum akal tu. Jangan 50-50. Kena faham cerak betul-betul. Wajib, mustahil, harus. Faham betul-betul erti wajib pada akal, bukan wajib pada syarak, wajib pada akal. Apa maksud itu? Ulang balik secara ringkas. Wajib pada akal. Hukum akal ada 3. Yang pertama namanya wajib akli, yang kedua namanya mustahil akli, yang ketiga namanya mustahil akli. Harus akli. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Jadi wajib akli bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Akal kita menghukumkan perkara itu mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, mesti ada sungguh-sungguh, tidak boleh berubah menjadi tiada selama-lamanya. Itu wajib akli. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja. Tulis. Jangan malas tulis. Nanti lupa. Balik rumah tak tahu nak tanya siapa. Ada tulisan tu boleh tengok balik. Itu wajib akli. Perkara yang akal kita menentukan, menetapkan, memutuskan mesti ada sahaja. Faham tak? Boleh ada saja. Mesti ada saja. Sedia kala lagi ada dah perkara itu.
dan kekal ada selama-lamanya, sentiasa ada dan kekal ada selama-lamanya. Dia tak boleh berubah menjadi tiada walaupun seketika, tak boleh. Duduk dalam keadaan kekal ada, mesti ada semata-mata. Itu namanya wajib akli. Contohnya ada Allah. Contohnya ada Tuhan, ada pencipta. Apa yang akal kita nak hukumkan tentang pencipta alam, maka akal kita menghukumkan pencipta alam itu wajib ada, mesti. Tak boleh tiada. Nak dikatakan alam ini tiada pencipta, akal tak boleh terima sama sekali. Kerana akal kita menentukan, menetapkan mesti ada, wajib ada. Jadi menghukumkan tentang ada Allah Ta'ala ini tidaklah semudah kita menghukumkan adanya makhluk. Tidak semudah itu. Adanya makhluk, kita boleh menghukumkan dengan akal kita adanya makhluk. Kerana makhluk ini dapat disaksikan dengan mata kepala kita. Dalilnya ni kita tengok ni makhluk. Jadi mudah kita nak menghukumkan makhluk itu mesti ada. Ataupun setiap makhluk mesti wajib ada tempat dia. Setiap makhluk wajib bertempat. Setiap makhluk mesti bertempat. Betul tak akal kita fikir? Ada tak tuan-tuan puan-puan pernah jumpa satu makhluk yang tidak ada tempat? Mesti bertempat. Bila sebut makhluk, mesti bertempat. Sama ada tempat makhluk itu diketahui ataupun tempatnya tidak diketahui. Yang pasti, bila sebut makhluk, mesti wajib bertempat. Mesti bertempat. Jadi akal kita nak menghukumkan makhluk wajib bertempat, mesti bertempat, itu mudah. Kita tengok semua bertempat. Ada sini yang tak bertempat. Ada yang dalam ni tak ada bertempat. Bertempatlah dalam dewan. Mana tu? Ni kita berada di dalam dewan. Tempatlah tu dalam dewan. Atas kursi. Dalam tempat ada. Ke ada yang duduk bawah kursi dia. Tak ada. Kalau ada, itulah tempat bawah kursi. Tapi untuk menghukumkan dengan akal kita, mesti ada Allah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Akal kita nak menghukumkan mesti ada Tuhan. Tak semudah itu. Kita sebab kita kata ada Allah tu sebab dah terbiasa dengar daripada nenek moyang kita. Daripada kecil kita dengar dah ayah kita, mak kita, Allah kata Allah ada. Allah ada. Allah ada. Nampak tak? Jadi kita menghukumkan ada Allah sebelum kita belajar. Itu kita meniru. Itu kita meniru perkataan orang lain. Bukan dengan bukti. Bukan dengan bukti yang kita faham. Itu semata-mata tiru perkataan nenek kita, moyang kita, ayah kita. Daripada kecil dah dengar. Mak kata, ayah kata, Allah tu ada, Allah tu ada, Allah tu ada. Nampak tak? Bukan dengan dalil, bukan dengan bukti. Sebab tu kebanyakannya bila ditanya, mana bukti kamu mempercayai ada Allah?
Ghalibnya tak ada jawapan, tak tahu. Ataupun jawapan yang dia bagi dah lama tahu dah, sebab mak cakap, ayah saya. Bukan dengan dalil, bukan dengan bukti. Sebab itulah kita ni mesti mengaji, mesti belajar, mesti kita sendiri tahu dan faham bukti-bukti yang menunjukkan adanya Tuhan. Kita mesti faham sendiri. Tak cukup dengan meniru. Meniru ni ada kala betul, ada kala salah. Kalau orang yang kita tiru tu betul, mujur. Kalau orang yang kita tiru tu salah, salahlah kita. Ni kesalahan akidah ni bawa celaka besar ni. Bukan benda kecil. Jadi mana dalil? Mana bukti atas pegangan kita? Kita kata kita yakin adanya Allah. Mana dalil? Jadi mengetahui dalil itu hukumnya wajib. Mana nak cari dalil dia? Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalil akli. Tapi kita tak payahlah cari. Dalam kitab ni dah ada semua. Suruh mengaji, belajar, ulama dah tolong carikan. Kalau kita suruh kita cari sendiri, mati hidup balik pun tak jumpa. Mati hidup balik, lepas tu mati balik, hidup balik tak boleh jumpa. Jadi ulama dah tolong siapkan. Kalau kita sombong juga nak ambil tahu, tak ada harapan dah. Orang sombong ni Allah akan haramkan dia daripada perkara sebenar. Selagi tak buang sifat takabur sombong dalam hati, kita takkan dapat memiliki benda sebenar sampai bila-bila. Jadi patutlah Nabi kata, kalau ada sifat sombong dalam hati walau sebesar biji sawi, tak boleh masuk syurga. Memang patut. Di antara tanda-tanda orang sombong, dia tak nak mengaji. Itu tanda orang sombong. Dia merasakan dirinya dah pandai, dia merasakan dirinya dah tahu, dia merasakan dirinya dah mengenal Tuhan, padahal dia tak pernah belajar tu. Itu takabur, sombong, ataupun ujub, perasan. Dua-dua tu sifat yang Allah benci. Walaupun kita kuat sembahyang, walaupun kita orang yang kuat sembahyang, tapi selagi ada ujub, takabur, Allah benci. Sebenci-benci. Baik. Jadi wujud artinya ada. Jadi ada ni nama bagi sifat. Baik. Wajib pada syarak. Ni wajib pada syarak ni. Ni bukan wajib pada akal ni. Ni perkataan yang mula-mula. Wajib pada syarak. Apa bezanya wajib pada syarak dengan wajib pada akal? Wajib pada syarak ni bermaksud perintah yang datang daripada Allah ke atas diri kita. Itu wajib syarak. Sesuatu perkara yang Allah perintahkan ke atas setiap mukallaf sebagai perintah yang muktamad, yang putus. Tidak ada tawar-menawar, surat menyurat tidak dilayan, walaupun daripada seorang raja. Tak dilayan surat dia. Kalau dia nak tarik diri, nak mengecualikan diri daripada melaksanakan kewajipan, dia seorang raja, dia buat surat untuk nak mengecualikan dirinya daripada solat 5 waktu. Oh, tak boleh, tak laku surat dia. Dia buat surat rayuan supaya dia boleh meninggalkan belajar fardu ain, tak dilayan. Kerana wajib pada syarak ni tuntutan yang muktamad daripada Allah ke atas kita hamba-Nya.
Barang siapa yang melaksanakan kewajipan pada syarak ni dengan betul, cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya, yang zahir dan yang batin, betul keikhlasan hatinya, betul cara pelaksanaannya, betul akidahnya, maka diterima oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang diwajibkan pada syarak oleh Allah, maka dihukumkan berdosa dan ada janjian azab untuk dia nanti di hari kiamat. Jadi tak ada seorang pun yang boleh mengecualikan diri daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah pada syarak. Kemudian perlu kita tahu apabila disebut perkara itu wajib pada syarak, maka dia merupakan perkara yang tidak boleh dipilih sama sekali. Tak boleh pilih. Wajib itu paksaan Allah atas diri kita. Kenapa kata paksaan? Ada ancaman azab siksaan kalau meninggalkan. Itu bukti menunjukkan wajib itu paksaan daripada Allah. Jadi dalam agama ni ada kala kita dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan. Ada kala kita dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan. Dan ada kala kita dibiarkan oleh Allah. Nak buat silakan, tak nak buat pun silakan. Kita dah belajar dulu hukum syarak sebelum ni. Wajib, sunat, makruh, haram, harus tengok balik. Banyak orang kita tak faham masalah wajib syarak. Akibat daripada kita tidak faham tadi, kita memilih-milih perkara yang Allah wajibkan atas diri kita. Lepas sembahyang, dedah aurat. Sembahyang itu wajib. Lepas sembahyang, dedah aurat. Padahal solat pun wajib, tutup aurat juga wajib. Ada yang cari nafkah pagi, petang, siang, malam, solatnya tidak. Padahal cari nafkah juga wajib, solat juga wajib. Ada yang solat, cari nafkah, menuntut ilmu, fardu ain pula ditinggalkan. Itu semua akibat daripada tidak memahami. Mereka menyangkakan kewajipan ni boleh dipilih-pilih. Boleh pilih-pilih. Waktu jadi macam waktu jadi macam tu. Dia tak faham wajib syarak tu apa benda. Dia bertukar dengan sunat. Yang boleh pilih ni perkara sunat. Nak sembahyang duha lah, tak nak baca Quran, silakan, tak ada masalah. Nak sembahyang, nak baca Quran lah, tak nak solat rawatib, tak ada masalah. Tak apa benda sunat, ni benda wajib dipilih-pilih. Itu satu. Kemudian yang haram pun pilih-pilih juga untuk tinggalkan. Sama ada yang haram tu tak boleh, padahal yang haram tu tak boleh dibuat sama sekali. Kita tak, kita pilih-pilih. Kalau benda haram tu nampak jijik, baru kita tinggalkan. Kalau benda haram tu pada kita tak jijik, kita buat hari-hari. Betul? Jadi kita tak makan anjing babi bukan sebab haram sebenarnya, sebab jijik. Mengumpat haram tak? Kenapa kita buat? Sebab tak jijik. Berdengki haram tak? Kenapa kita berdengki? Sebab tak jijik. Jadi sebenarnya kita tinggalkan arak, judi, membunuh, makan anjing babi itu bukan sebab haram, sebab jijik, dek nafsu kita. Betul tidak? Kalau betul kita meninggalkan haram bukan sebab jijik, kita akan meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah, tak kira jijik tak jijik. Sebab benda haram tu semua jijik pada Allah. Benda haram tu semua jijik pada Allah. Tapi kita tak ada benda haram yang kita jijik, ada benda haram yang kita tak jijik. Mengumpat tak jijik, berdengki tak jijik, bersangka jahat tak jijik. Sebab tu kita buat. Anjing babi orang bagi free, kita tak nak sebab jijik. Tapi mengumpat, berdengki free kita ambil sebab tak jijik. Jadi banyak benda kita nak kena repair.
Kalau macam ni lah kelakuan kita, tak ada jalan selamat nak balik. Tak ada jalan selamat nak balik, tak ada faedah kita mengaji. Kena ada usaha tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, zahir dan batin, dan membuat segala yang diwajibkan oleh Allah, zahir dan batin. Baru insya-Allah ada jalan selamat. Kalau jenis campur aduk macam kita buat ni, tak ada jalan tuan-tuan. Cuma kita je perasan macam selamat besok. Jadi jangan berasa sedap hati lah. Mengaji dah pagi, petang, siang, malam, tutup aurat dah dan sebagainya, tapi benda haram kita buat macam biasa, campur-campur. Tak selamat lagi tuan-tuan. Cuma kita perasan selamat je. Syaitan membisikkan dalam hati kita, konon-konon kita dah selamat. Sebab apa? Dah semayang, dah mengaji, dah tutup aurat. Tapi sebenarnya jauh lagi. Jauh lagi. Kalau Allah ambil nyawa kita 2-3 hari ni, naik kita. Kalau Allah ambil nyawa kita 2-3 hari ni, naik kita. Sebab diri kita ni belum ada persiapan sebenarnya. Cuma perasan macam ada persiapan, padahal tak ada lagi. Itu amal ibadah campuran tu. Yang haram tu akan membinasakan yang wajib-wajib yang kita buat. Apa yang kita dapat? Benda haram yang kita buat itulah yang menghapuskan solat kita, semayang kita, tahajud kita, tutup aurat kita dan sebagainya. Semua tu dihapuskan dengan sebab benda-benda haram yang kita buat. Jadi apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Kalau kita macam tu, berkekalan macam tu amalan kita, apa yang tinggal? Kita takkan bawa balik kebajikan, melainkan dosa yang kita bawa balik. Walaupun kita solat, walaupun kita tutup aurat. Sebab tu dalam ibadah ni kena mengaji, kena faham betul-betul. Bukan beribadat ikut suka nafsu kita. Kalau kita beribadat ikut nafsu kita, dia akan jadi macam tu lah, campur aduk. Berasa nak semayang, berasa nak mengumpat, berasa nak sangka jahat. Sebab ikut nafsu. Kalau ikut ilmu dah, aku tak boleh buat macam ni. Kalau aku buat macam ni, habis pahala amal tu. Tu kalau ada ilmu. Kalau ikut ilmu. Kalau dah ikut nafsu, habis. Moga Allah selamatkan kita. Amin. Baik. Jadi itu wajib pada syarak. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Wajib tahu yang pertama. Nak tahu ni kenalah belajar pada adatnya, pada hukum adatnya. Nak tahu apa pun ilmu kena belajar, kena mengaji. Kena mengaji bersungguh, bukan mengaji melepaskan batuk tangga. Ada masa baru mengaji, tak ada masa tak payah mengaji. Bukan tu tak masuk. Itu tak masuk. Setahun sekali datang kuliah. Tu pun kebetulan tersinggah dah zaman mana tak tahulah. Tu tak jadi. Maksud mengaji ni bersungguh, dia ada jadual khusus pengajian untuk diri dia. Itu baru kata mengaji yang dimaksudkan. Kalau setakat ada masa lapang nanti datang, tak ada masa lapang tak datang, itu bukan tuan, tu tak masuk. Tak payah perasan. Tu tak masuk lagi. Dia ada jadual khusus. Tauhid ada pengajian khusus dia. Fiqh ada pengajian khusus. Tasawuf ada pengajian khusus. Tajwid ada pengajian khususnya untuk diri dia. Ada waktu-waktu tertentu dia mesti belajar. Itu baru kata mengaji. Kalau nantilah insya-Allah masa lapang nanti saya datanglah. Nanti masa lapang datanglah. Muka surat pertama, mukadimah datang. Nanti nak khatam baru datang balik. Itu tak jadi tuan-tuan. Tak lepas besok kena tanya tu. Tak lepas tu. Baik, kena bersungguh-sungguh. Sebab tu kena bersungguh. Sebab tu kita kena bersungguh. Sebab Allah Ta'ala punya penilaian tu halus sehalus-halusnya. Bukan boleh lebih kurang. Dah pernah mengaji dulu setahun sekali, halal lah, tak apalah. Tak jadi tuan-tuan. Sebab dia nak peksa kita tu bukan makhluk, tapi Allah. Dia punya penilaian dia halus sampai ke dalam hati. Sampai kesungguhan kita pun nanti akan dicari oleh Allah. Kenapa hati tak baik? Sebab kau tak bersungguh.
Kenapa hati kita tak baik? Sebab kita tak bersungguh nak baiki hati kita. Allah tahu kita tak bersungguh. Dia ada perbezaan di antara orang bersungguh dengan orang tak bersungguh. Jangan kita ingat main-main macam tu kita boleh lepas di hari kiamat besok. Waktu kena bersungguh. Takut tak lepas. Takut tak lepas. Sebab pemeriksaan itu halus sehalu-halu. Maha halus pemeriksaan Allah besok di hari kiamat. Kalau kita nak tanya pada guru-guru kita, boleh jadi guru kita kata lepas dah, kau ni lepas dah. Itu kata guru kita. Ilmunya tidak seperti ilmu Allah. Ilmu Allah. Kalau tanya mulut orang ramai akan kata kita baik. Sebab ilmu orang ramai tak seperti ilmu Allah. Tapi ni yang nak peksa kita ni, Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Sampai kesungguhan kita pun diketahui oleh Allah. Mana kita nak lari? Mana kita nak lari? Jadi kena takut, kena risau, kena bimbang. Jangan mentang-mentang kita dah semayang lebih kurang, mengaji lebih kurang, tutup aurat lebih kurang, kita boleh goyang kaki dah. Hati kita ni banyak lagi penyakit yang tak sembuh-sembuh. Orang kat Palestin tu tentu dah mati syahid. Kita ni duduk dalam aman damai, kenyang, duit banyak, tapi banyak yang mati fasik. Na'udzubillah. Jadi mengetahui serta mengaku, tu wajib kena tahu. Kemudian bila dah tahu, bila dah faham, wajib pula hati kita mengaku. Apa maksud mengaku? Membenarkan sungguh-sungguh dalam hati kita ni apa yang kita dah tahu tadi dah. Apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah gerti, apa yang kita dah faham, apa yang kita dah tahu, hati kita pula wajib membenarkan, menyungguhkan. Bukan maksud sekadar tahu, sekadar faham, tapi hatinya masih lagi ragu-ragu. Itu tidak lagi dikatakan beriman. Na'udzubillah. Dia tahu, dia faham, tapi hatinya berbolak-balik. Ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak. Tak jadi dah, tu tak beriman lagi. Sebab tu kena bergabung dua ni. Mengetahui serta mengaku dengan mana yakin di dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Kena tahu Allah tu ada, dan hati pula wajib menerima, mempercayai, membenarkan sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu mesti ada, wajib ada. Sama ada alam ini wujud ataupun alam ini tidak diwujudkan, sama ada kita ni wujud ataupun kita ini tidak diwujudkan, tetap Tuhan itu ada. Sebab ada Allah ni wajib. Bila sebut wajib, tak nanti benda lain ada, tak nanti benda lain tak ada, tak peduli. Ada makhluk, tak ada makhluk, tetap adanya Allah. Bukan ada Allah ni sebab ada makhluk. Meskipun seandainya fardu takdir Allah tidak menjadikan langit dan bumi, tetap Allah ada juga. Tetap ada Allah juga, walaupun alam ini tidak diciptakan. Walaupun demikian. Jadi wajib mengaku sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu, jangan syak, jangan waham, jangan berbolak-balik. Jangan pegangan dalam hati kita dipengaruhi oleh persekitaran ataupun emosi. Waktu senang, waktu sehat, waktu dapat apa yang kita nak, percaya ada Allah. Bila tak dapat benda yang kita mahu, bila Allah balakan kita dengan musibah, lepas satu-satu, mula dah hatinya meragui. Betul ke ada Allah? Na'udzubillah. Ini kafir, na'udzubillah. Orang macam ni kufur, tak beriman. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, celaka, berkahwin, bercerai, tak peduli. Tetap yakin dalam hati Allah sungguh-sungguh ada. Jangan dipengaruhi oleh keadaan lain.
Sebab kita ni, waktu kita ni ditimpa musibah, ujian, maka syaitan dan nafsu, iblis bekerja sama untuk meniupkan was-was dalam hati. Dia nak ambil kesempatan. Sebab waktu ni emosi manusia itu terganggu. Waktu ni kesabaran dia sangat sedikit. Waktu ni dia hampir-hampir hilang akal dan kewarasan dia. Maka syaitan iblis mengambil kesempatan ni meniupkan was-was dalam hati. Meskipun tak dapat menolak semuanya, cukup dengan meragukan. Sampailah matlamat syaitan dan iblis mengkafirkan tadi. Dia tak nanti tolak semua. Dia tak nanti, dia tak tunggu, tak syarat, tak percaya langsung. Bukan. Daripada yakin, turun martabat berat hati sahaja adanya Allah. Habis dah tu. Na'udzubillah min dzalik. Faham baik-baik. Dia mesti dalam keadaan yakin sentiasa. Kalau daripada yakin ni dia turun satu, dia jadi, boleh jadi kot Allah ada. Habis dah. Murtad dah, na'udzubillah. Habis dah, hancur lebur segala pahala amal ibadah daripada dulu, habis padam semua. Sebab kufur. Jadi nak mendapatkan keyakinan itulah perlu adanya bukti. Kerana keyakinan itu datangnya dengan bukti. Bukti ni tempat pegang, tempat kita pegang, tempat kita berpaut. Sebab tu kata ulama, mengetahui dalil itu hukumnya wajib. Sebab dia boleh mempengaruhi kepercayaan dalil. Sama macam kita nak menuduh orang, kalau tak ada bukti, tak kukuh tuan-tuan. Walaupun kita di pihak yang betul, kita nak mengatakan orang tu salah, orang tu salah. Tapi bila minta bukti, mana tak ada bukti. Tak kuat tuan-tuan. Kalah kita. Walaupun kita betul. Yang salah, dia buat bukti tuan-tuan. Bukti palsu, dia akan menang. Sebab pada dia ada bukti. Walaupun palsu. Faham tak tu? Kita tak ada bukti. Pihak hakim nak tengok bukti. Kita tak ada bukti. Pihak yang salah ada bukti. Dia akan menang sebab dia ada bukti. Kita tak ada bukti. Sebab tu bukti ni mesti. Ni kita nak belajar ni. Sebab tu bukti tu mesti kita tahu supaya hati kita jadi tegak, jadi teguh. Datanglah hasutan macam mana pun, insya-Allah takkan berganjak, takkan bergoyang. Sebab kita ada dalil, bukti yang kita fahami dengan kita belajar. Orang yang tak ada bukti, yang meniru-niru tadi, keadaan dia tidak dijamin selamat. Sebab syaitan ni dia akan himpit sampai orang ni rosak akidahnya ataupun ragu-ragu dengan Allah. Tunggu nanti saat sakaratul maut. Kalau kita ni tak belajar, tak mengaji, tak tahu tentang Allah, habislah. Sebab dugaan pada waktu tu dugaan yang paling dahsyat sekali. Nak mengkafirkan. Sebab itu peluang terakhir nak mengkafirkan anak-anak Adam. Maka dia akan gunakan segala kemahiran dan kepakaran dia dalam nak menipu dan meragu-ragukan kita. Jadi sebab tu kita daripada sekarang kena mengaji bersungguh-sungguh kerana Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersungguh, walaupun tak alim, tak pandai, Allah pelihara iman kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngaji sungguh-sungguh. Baik. Jadi wajib mengaku dalam hatinya. Ni cerita iman ni, bukan mengaku di lidah. Mengaku di lidah itu Islam. Kita dah belajar itu. Islam tu makna pengakuan zahir lidah. Iman ni pengakuan hati. Makna lidah dengan hati nak kena jujur lah. Kena benar. Lidahnya dengan hatinya kena benar. Jangan lidah kita kata lain tapi hatinya kata lain. Jadi wajib mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Tak terima tiadanya. Tu dalam kitab tulis tak terima tiadanya. Maksud
tak terima pada akal tiadanya. Tulis, jangan malas. Kang baca kat rumah, kang tak tahu kan. Tak terima tiada, tak terima. Tulis keluar pintu jangan lupa lah. Tak terima tiadanya, yakni tak terima pada akal tiadanya Allah. Tulis. Tu yang kata dobek tu, catat. Target habis kitab ni boleh baca kat orang lain. Target macam tu. Habis baca kitab ni, habis ngaji ni aku boleh baca kat orang lain. Mesti target macam tu. Jangan kata alah dia kata nanti habis dia nak ulang balik. Alah dengar bibir kurang lah. Jangan tak nak macam tu. Kena sungguh. Jangan kata aku tak boleh pandai. Tu syaitan nak psycho kita. Supaya jangan bersungguh mengaji. InsyaAllah yakin pada Allah. Allah Maha Kuasa memberi faham pada siapa yang dia nak. Muda-muda pun kalau tak bersungguh tak dia faham. Tapi kalau umur dah banyak, bersungguh, insya-Allah Allah bagi faham. Sebab yang bagi faham tu Allah. Tak peduli siapa dia nak bagi faham. Tapi biasanya Allah akan bagi pada orang yang bersungguh. Jadi jangan kata aku tak ada peluang nak faham. Itu semua psycho daripada setan supaya kita jangan bersungguhnya. Supaya masuk kelas dengan semangat yang lemau, masuk angin. Alah dengar je lah. Mudah-mudahan nanti Allah tanya tak ngaji apa nak jawab dah kena ngaji. Hati-hatilah. Tak mau dengar. Tadi saya dah ingatkan tadi, Allah akan selipik sampai kesungguhan kita. Takut-takut kita tak faham sebab tak bersungguh. Nanti mana kita nak lepas. Jadi bersungguh. InsyaAllah boleh. Siapa pun. Sebab tu Allah kutip kita. Dudukkan dalam majlis ilmu kelas pengajian tauhid. Itu dalil, itu tanda Allah nak bagi kita faham tentang akidah. Kalau Allah tak nak bagi kita faham, daripada awal Allah tak pilih kita. Duduk dengan seronok, dengan tak mengaji. Tak ambil tahu tentang akidah. Itu tanda Allah tak bagi kita faham tentang akidah. Tapi bila Allah kutip kita, itu tanda Allah nak bagi faham. Sama macam berdoa lah. Allah takkan menggerakkan hati orang itu berdoa, melainkan Allah nak kabulkan doa. Allah takkan gerakkan hati dia untuk bersalawat, melainkan Allah nak terima salawat daripada dia. Jadi jangan bersangka jahat dengan Allah. Jangan sangka jahat dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Kena ada harapan yang tinggi pada Allah. InsyaAllah aku boleh pandai. InsyaAllah aku boleh faham. Macam tu. Jangan aku tak ada harapan nak faham. Ni kita lemah. Masuk angin. Macam kalau kopok masuk angin. Kunyah pun tak sedap. Jadi jangan masuk angin lah. Jangan jadi kopok. Jangan jadi kopok. Masuk angin lemah. Menyesal beli lemah. Kena semangat mengaji. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Baik, kemudian tak terima, yakni tidak terima pada akal tiadanya. Tidak terima, yakni tak terima pada akal tiadanya Allah. Seperti firman Allah Ta'ala. Ini dalilnya. Ini namanya dalil bukti. Tapi di sini dipanggil dalil nakli namanya. Dalil nakli. Macam ni lah mengaji tuan-tuan. Nak baca laju-laju, saya tak tahu. Macam ni cara nak mengaji tauhid. Sepatah-sepatah, ulang-ulang, ulang-ulang. Nak cepat, baca sendiri. Nak cepat, khatam, baca sendiri. Siapa dah berasa alim sebab dah pernah mengaji, tak payah masuk kelas. Alah, si ulang je aku tak pernah tahu. Aku dah tahu dah benda ni, si ulang. Ingat, kita dulu pernah bodoh.
Dulu kita tak pernah tahu. Macam itulah keadaan orang yang baru nak belajar. Jangan dengan sebab kita dah pandai, dah faham, kita sombong, lupa diri. Jangan. Itu di antara penyakit tu, penyakit yang ada pada penuntut ilmu. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Itu di antara penyakit yang merosakkan penuntut ilmu. Jaga baik-baik. Tipu daya ni macam-macam jalan tu. Dia tak boleh tipu sini, dia tipu sana, tipu sini. Asalkan amalan kita rosak, tidak diterima oleh Allah. Jadi kena jaga semua. Zahir dan batin kena sentiasa. Sebab dia punya tipu daya itu halus sangat-sangat. Sebab tu kita kena peka, selalu peka benda tu. Kadang tak perasan benda-benda macam tu ada. Itulah yang jadi asbab amalan kita Allah tak terima. Sebab ada ujub, ada sombong, merasakan diri lebih pandai daripada orang. Bukankah tu namanya takabur? Kena ingat, aku ni dulu pun tak pandai, ni pun boleh faham ujub Allah tolong, tapi tak tahu berapa lama kekal ingatan ni. Baik, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalil Qurannya. Maka hendaklah di situ dengan makna wajiblah kamu mengetahui. Bukan sunatlah kamu mengetahui. Bukan haruslah kamu mengetahui. Wajib kamu mengetahui dan mengaku, yakni di dalam hati, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wajib kamu kena tahu dan wajib kamu kena benarkan dalam hati, siapa pun kamu, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dengan maksud Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Kata ulama kelebihan mengucap tahlil la ilaha illallah, gugur 4,000 dosa kecil. Bila dibacakan tahlil dengan memanjangkan la ilaha illallah, gugur 4,000 dosa kecil. Itu kelebihan tahlil. 4,000 dosa gugur. Kebanyakan bertahlil dan bersolawat sebagai persiapan nak bertemu malaikat maut. Kata ulama, persiapan untuk bertemu makhluk yang kita tak pernah jumpa, yang sangat menakutkan, menggerunkan, yang sangat ganas, yang tak ada belas kasihan, yang tak ada perasaan, malaikat maut tu. Persiapannya, kata ulama, di antara persiapan bekal kita nak bertemu malaikat maut ni, kena banyakkan bertahlil. Kena banyak-banyakkan bertahlil, bersolawat dan berbuat baik pada kedua ibu bapa. Itu bekalan, insya-Allah ada, akan dipermudahkan insya-Allah. Sebab bertemu malaikat maut tu satu keadaan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Jadi apa persiapan kita? Jadi ulama pesan dah, itu di antara persiapan yang kita nak kena ada. Banyakkan tahlil, banyakkan salawat, banyakkan khidmat dengan ibu bapa, hormati ibu bapa, khidmat ibu bapa, yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Kalau yang dah meninggal dunia, cara buat baik pada ibu bapa, banyak melakukan amal soleh dan sering menziarahi ibu sahibnya. Pergi ziarah kalau dekat, kalau jauh buat amal soleh. Kalau hidup, khidmat. Khidmatlah, ikut kita lah, kemampuan kita. Bukan maksud bagi duit, tak semua anak ada duit, betul. Buat benda-benda yang menggembirakan hati ibu bapa kita, yang menjadikan asbab dia redha, dia seronok dengan kita. Walaupun kita tak ada duit, tapi buat cara lain, bantu dia ke apa, ikutlah, asal dia redha, dia seronok. Anak aku ni walaupun dia orang susah, tapi aku seronok. Tak boleh. Ni tak nak. Anak aku ni walaupun dia kaya-kaya jutawan, tapi sangat menyakitkan hati aku. Tu nak uzubillah. Tu nak uzubillah. Baik, tu dalil dia. Jadi kita dah tahu dah ni. Dah tahu dah dalil ni.
Cuma kita hafal dengan tak hafal je. Yang penting kita dah tahu dalil bukti yang menunjukkan mesti ada buktinya ada tu dalam Quran ni ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni dalil ni. Jadi kita dah tahu dah dalil. Kalau orang tanya mana bukti atas pegangan dan kepercayaan kamu Tuhan itu mesti ada, mana dalil, mana buktinya? Kita pun jawab, buktinya aku tahu dah, buktinya aku faham dah, aku dah mengaji dah. Buktinya ada dalam Quran sana. Tapi aku tak ingat lah nak baca. Aku tak hafal, tapi aku tahu dah bukti dia. Tak apa dah tu. Lepaslah tuntutan fardu ain tu. Untuk yang nombor 1 ada 19 lagi. Bukan 1 ni tak dah boleh khatam dah. Bukan, ni baru 1. Ini baru sifat yang wajib baru 1, ada 20. Baik, yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Ini maksud, dia nak uraikan maksud. Yang baca tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu terjemahan, itu alih bahasa. Maksud dia apa? Maksud, ini maksud dia. Maksud dia Allah sahaja tu. Tu maksud. Tu maksud dia. Itu yang dikehendakinya. Yang kita baca, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu terjemahan. Itu alih bahasa. Faham? Kalau Cina, dia alih lah bahasa Cina. Cina Muslim. La ilaha illallah. Dalam bahasa Cina ni. Kalau India, terjemah dengan India dia. Itu terjemahan. Maksud dia Allah saja Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi waktu kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati ingatkan maksud tadi, Allah saja Tuhan. Waktu kita bertahlil la ilaha illallah, dalam hati kita Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Allah saja Tuhan, bukan yang lain. Ni kita terjemahkan dalam hati kita, terjemah la ilaha illallah. Dalam hati kita ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Penat je. Maksud dia tu Allah je Tuhan, tak ada yang lain. Yang lain tu bukan Tuhan, yang lain tu makhluk. Habis. Jadi maka ada itulah yang dikatakan sifat wujud. Ada itulah yang dikatakan sifat wujud. Tu yang kita duk hafal tu. Hafal puluh tahun dah. Wujud qidam bakok. Menyanyi, berjoget. Daripada nombor 1 bawa ke 20. Daripada 20 mengundur ke nombor 1. Kami punya hafalnya wujud qidam bakok. Kau nombor ta'ala mutakalliman. Mengundur pula 20, 19, 18. Kau boleh baca mengundur. Lepas tu tanya apa masa? Mana aku tahu. Entahlah apa. Tak lepas badu ahin tu cik oi. Kalau menghafal sifat 20 tu tanpa memahami erti maksud dan dalil, tak lepas. Tak wajib hafal pun, wajib mengaji. Ini kita hafal je, lepas dah badu ahin dah. Tahu dah sifat 20. Padahal tak mengaji. Orang faham kod lain, kita faham kod lain. Mana nak ada masa mengaji, sibuk cari duit lah. Kan atas dunia ni nak berlumba kaya. Nanti tak kaya orang tak pandang. Orang tak hormat, malu dengan adik-beradik lain. Adik-beradik lain banyak duit, kita tak ada duit. Adik-beradik lain ada rumah mewah, kereta mewah, kita tak ada. Jadi pulun cari kekayaan pagi petang siang malam. Takut orang pandang hina kita. Itulah di antara penyakit kita di atas dunia. Takut orang pandang hina, biarlah jahil agama pun. Maka kita pulun pagi petang siang malam cari kereta tak cukup-cukup. Sampai ada kata, kenapa Allah bagi 24 jam? Kan elok kalau bagi 50 jam ke sehari. Lagi banyak duit aku dapat cari. Na'udzubillah. Itu penyakit loba dengan dunia. Loba dengan dunia. Tak loba. Yang dalam tangan orang lain pun rasa macam dia punya juga. Itu tamak loba tu nama dia. Penyakit atas dunia. Tak cukup sikit.
Risau duit tak banyak macam orang lain, tapi tak risau amal tak banyak macam amal orang lain. Risau pakaian kita kotor, tapi tak risau hati kita kotor. Itu penyakit dia. Yang ni Allah Ta'ala jua yang ada. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Artinya ada yang lawan bagi sifat tiada. Maksud ada tu lawan dia apa? Tiada. Ada Allah tu, ada tu sifat Allah. Tiada tu bukan sifat Allah. Tiada tu sifat mustahil bagi Allah. Apa maksud sifat mustahil bagi Allah? Mustahil akli. Apa maksud mustahil akli? Mustahil akli bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata. Tu makna mustahil. Mustahil makna perkara yang tak boleh terima pada akal semata-mata, tak boleh terima di akal. Akal tak boleh terima nak kata benda tu ada, benda tu jadi, benda tu sungguh, benda tu berlaku. Akal tak boleh membenarkan kerana dia mustahil. Tak boleh terima. Faham tu? Tak boleh diterima pada akal. Selama-lamanya tak boleh terima. Bukan tak boleh terima, bukan tak ada saja. Bukan sekadar tak ada, tak boleh terima di akal fikiran. Sebab tu barang siapa yang akalnya boleh terima ada kekurangan pada Allah, akalnya boleh terima benda tu. Walaupun sekarang dia kata Allah Maha Suci daripada kekurangan. Sekarang ni Allah bersifat dengan kesempurnaan. Tapi bila setan bisik dalam hati dia, dia kata boleh jadilah. Kalau Tuhan tu ada kekurangan, ada kelemahan, boleh jadi. Tapi tak, kata dia. Tapi tidak. Allah tak ada kekurangan. Tapi kalau ada kekurangan, boleh jadi. Kafirlah dia. Na'udzubillah. Sebab apa jadi kafir? Kerana akalnya boleh menerima ada kekurangan pada Allah. Itu faham baik-baik mustahil itu. Bukan sekadar benda tu tak ada. Wajib kita menafikan. Tiada selama-lamanya pada Allah. Itu maksud mustahil. Contohnya ni sifat tiada Allah. Sifat tiada Tuhan. Mustahil. Mustahil Tuhan itu bersifat dengan tiada. Akal tak boleh terima. Nak kata Tuhan tu tiada, tak boleh terima. Boleh jadi nanti, selepas dia boleh mati, selepas kiamat. Yang syurga-syurga, yang neraka-neraka dah, na'udzubillah min zalik. Boleh jadi Tuhan tu tiada. Dah mustahil. Itu maksud mustahil. Kemudian maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala, itulah dinamakan wajib pada akal. Itulah wajib akli. Itulah wajib akli. Itulah wajib akli. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Itulah wajib akli. Wajib akli. Dan pengakuan dalam hati maksudnya tentu tidak tiada Allah Ta'ala, itulah dinamakan mustahil, yakni mustahil akli. Beginilah maksud perkataan ulama. Wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada, tinggal. Faham dah setakat situ? InsyaAllah faham. Simpan baik-baik. Sebab nak bawa mati ni, nak bawa mati ni. Ni benda-benda bekal mati dah ni. Kita dah belajar ni. Nak bawa balikkan kubur ni. Dan dalil. Tadi dah kata dalil. Ni dalil apa lagi? Ni namanya dalil akli pula. Yang tadi tu atas tu fa'lam annahu la ilaha illallah tu namanya dalil naqli, dalil Quran. Ni pula dalil yang dibangsakan kepada fikir. Namanya dalil akli. Dalil akli. Sebab setan ni kadang-kadang dia tipu akal kita. Dia belok sini, dia kelok sini. Sebab tu akal kita ni kalau tak dijaga dengan agama, dia tak selamat. Akal kita ni kalau tak dijaga dengan hukum syarak,
Oh, habis dia, jahanam. Tak ubahlah akal kita macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia cerdik ya? Cerdik. Orang bukan Islam dia waras tak? Waras. Dia bijak, dia pandai, dia waras. Sama tak dengan akal kita? Sama. Sama lah, sama pada pihak bijak, cerdik, pandai tu. Tapi yang membezakan akal kita dengan akal orang bukan Islam, akal kita mukmin dijaga oleh hukum hakam Allah. Tu je beza. Jadi kalau kita hidup atas dunia ni, akal kita ni kita tak bekalkan dengan kefahaman tentang hukum hakam Allah, tak ada beza dengan akal orang kafir. Sama je. Cara cari duit dalam dunia pun sama macam orang kafir kan? Cara cari kekayaan pun sama macam orang kafir kan? Sebab apa? Ni tak dijaga oleh agama. Nampak tak? Sebab tu dia tak peduli. Asalkan kaya, akan senang, akan mewah. Asalkan orang pandang, orang hormat. Cukuplah. Tak peduli halal haram. Tak peduli. Jadi cara fikir cari getah macam tu sama dengan cara orang kafir cari harta. Dia tak peduli halal haram. Asalkan dapat apa yang dia target. Orang mukmin lain. Walaupun dia nak kaya, nak senang, nak mewah, ada batasan. Aku tak boleh cari getah macam ni. Aku tak boleh kaya macam ni. Aku tak boleh kaya dengan cara macam ni. Nanti dibenci oleh Allah. Nanti diazab oleh Allah. Itu beza. Sebab akal ni tadi dijaga. Ada masa aku kena cari harta. Ada masa aku kena cari ilmu. Itu akal dia. Tapi kalau akal ni tak dijaga oleh agama, gunakan sebanyak mana masa yang ada. Inilah masa nak gunakan kesempatan ni mengumpul harta benda sebanyak mungkin. Jadi tak ubah cara berfikir macam orang kafir. Sama. Na'udzubillah. Pagi keluar cari makan, malam baru balik. Pagi besok cari makan lagi, besok balik. Tak peduli tentang halal haram, tak peduli nak kenal Tuhan, tak peduli nak ambil tahu tentang hukum yang Allah suruh belajar. Tak ada. Jadi sama tak? Perbuatan dia macam haiwan? Sama. Sama. Betul tak? Haiwan kan macam tu. Keluar pagi, cari petang dia bawa balik makan untuk anak bini dia. Pagi besok dia keluar balik. Macam tu sampai dia mati. Kalau kita manusia macam tu tak ubah macam binatang. Sungguh ke tak? Kan ada beza. Binatang ada ngaji main. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ni manusia ada kalanya lebih hina dari binatang lagi. Tapi ada kala manusia ni lebih mulia, lebih dari malaikat lagi. Bila tu? Bila dia menggunakan akalnya untuk mentaati perintah Allah. Bila dia sanggup berperang dengan hawa nafsu dan syaitan untuk taat kepada Allah, maka pada waktu itu kedudukannya lebih mulia daripada malaikat lagi. Tapi bila dia tak peduli tentang benda-benda tu halal haram, dia tak peduli apa yang Allah perintah tadi dia hidup hanya untuk ikutkan nafsu, kehendak nafsu, nak kenyang, nak kaya, nak mewah, nak seronok, tapi tak ada peduli langsung tentang apa yang Allah wajibkan atas diri dia, yang Allah haramkan atas diri dia tak pernah fikir tentang benda itu. Maka pada ketika itu kedudukannya lebih bawah, rendah daripada binatang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan masukkan diri kita dalam golongan yang macam tu. Bukan kita nak kata ke orang, makna sebagai renungan kita. Sebab Allah berkata begitu, ulama pun berpesan begitu. Tak ada ubah cara hidup kita. Kalau setakat hidup nak kenyangkan perut, sama macam binatang. Binatang dia hidup untuk nak kenyang. Dia hanya mikir nak makan, nak besarkan diri dia, nak besarkan anak-anak dia, tu dia cari dia hidup. Jadi kalau kita manusia fikir hidup macam tu, hidup sebab nak berbini, nak beranak, nak bereta, nak banyak, tak ada bukan untuk nak beribadat kepada Allah. Sama. Na'udzubillah.
Moga Allah beri kesedaran kepada kita semua. Kita ni pun mujur Allah pilih, mujur Allah selamatkan kita. Sebab tu jangan lupa mendoakan yang lain-lain. Dan kena takut nikmat yang ada pada kita ni ditarik kembali oleh Allah. Ya Allah, kena takut. Jangan kita berasa seronok, aku sekarang dah mengaji, dah belajar. Dah pandai hukum hakam Allah. Jangan sombong. Ini pinjaman je. Tak mustahil besok betul agak kat tangan kita. Tak mustahil. Tak mustahil kita akan pergi tempat maksiat besok. Sebab tu orang yang betul-betul faham dia takut. Sebab tu dia doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, kau jangan tarik balik. Kau jangan tarik balik ya Allah. Kalau kau tarik balik celakalah aku ya Allah. Dia takut Allah tarik balik. Sebab ketaatan ni, taufik ni mungkin perkara yang harus bagi Allah bagi kepada kita, bukan wajib Allah bagi kita taufik dah. Harus saja. Sebab tu kita jangan sombong. Bila kita sombong, Allah akan uji kita. Kita sombong, kita hebat, kita baik, kita bagus, Allah akan uji kita dan Allah akan jatuhkan kita. Supaya kita sedar siapa hakikat diri kita ni. Yang mana kita ni sentiasa bergantung, berkehendak kepada Allah. Sentiasa. Bukan maksud bila kita dah duduk dalam taat, dah mengaji, dah mengajar, kita lepas daripada pertolongan Allah. Kita boleh dah bawa diri kita sendiri. Dah. Sebab tu Allah uji kita ni dengan dosa maksiat supaya kita sedar. Kalau kita ni tak duduk dalam dosa maksiat, kita akan syok sendiri. Itu di antara hikmah Allah jadikan kelalaian. Itu di antara hikmah Allah jadikan kemaksiatan. Supaya kita tak melampau sampai melupakan pertolongan Allah. Sebab tu kita dah semayang, jatuh juga dalam maksiat. Kenapa tu? Di antara hikmahnya kata ulama, nak menyedarkan kita supaya jangan syok sendiri. Kau boleh semayang, kau boleh mengingat Allah, semua Allah tolong je. Allah boleh lupakan segala-galanya dalam sekelip mata. Allah boleh tarik iman kita. Jangan kata taufik, iman kita pun Allah boleh tarik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang kenal Allah yang macam tu, dia takut ya Allah. Sebab tu dia tak sombong. Dia takut. Hari ni Allah bagi, besok belum tentu lagi. Minggu ni Allah bagi, minggu depan belum tentu. Sebab tu kena ngaji juga, tasawuf kena ngaji, tasawuf juga. Tasawuf ni nak jaga hati kita. Hati kita ni lah yang paling banyak penyakit kita. Nak banding dengan zahir. Kalau kita kata penyakit zahir ni apa? Penyakit apa? 3 serangkai. Ni kan bukan 3 serangkai ni macam buah rambai. Penyakit hati kita ni macam buah rambai, bukan 3 serangkai dah, macam buah rambai. Bersarang hati kita tu dah jadi rumah syaitan dah. Rumah hati kita ni dah jadi rumah syaitan. Syaitan seronok aman damai duduk dalam hati kita. Sebab apa? Penuh dengan penyakit-penyakit. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, cintakan dunia, bencikan akhirat. Tak pedulikan ibadah, tak peduli akhirat, takut dicela oleh manusia, lebih rela dicela oleh Allah. Tagihkan pujian makhluk tapi tak pedulikan pujian Allah, tu semua penyakit kita. Ujub, perasaan baik, perasaan banyak amal, orang lain yang jahat, kita je yang baik. Tu semua penyakit kita. Na'udzubillah. Macam buah rambai. Tak tahulah tak sempat nak pulihkan hati kita. Umur tak tahu lagi berapa hari tinggal. Yang dah lalu pasti dah 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, itu yang dah pasti. Ni yang akan datang ni. Tak tahu 2-3 hari lagi. Kod-kod ada. Sempat ke tidak agak-agak nak baiki hati kita yang penuh penyakit. Berarti jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Dan dalil, ni dalil akli pula namanya, atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya tak tiada. Dalilnya, buktinya ialah kita fikir. Kita fikir, guna akal lah, guna akal tu di antara faedah Allah bagi kita akal ni, suruh fikir, cari dalil, tengok alam, tengok makhluk, jadikan dalil, jadikan bukti yang membawa hati kita kepada Allah. Bukan tengok alam semata-mata tengok. Bukan semata-mata tengok alam ni.
Dalam keadaan hati kita tidak membawa hati kita kepada Allah dah. Sebut dalam kitab penawar bagi hati itu, kenapa Allah Ta'ala jadikan mata kita ni supaya kita boleh melihat alam ini, supaya kita boleh jadikan alam ini, kewujudan alam ini sebagai dalil dan tanda tentang kewujudan Allah yang menjadikan. Itu baru kata melihat yang dapat berkah, melihat dapat pahala macam tu. Kalau melihat gunung, nampak gunung, tak nampak Allah, tak dapat apa. Tengok makhluk, nampak makhluk, tak nampak Allah, mana tak menyampaikan hati kita kepada Allah, tak jadi apa. Apa sahaja sepatutnya membawa hati kita mengingat kepada Allah. Apa sahaja makhluk, orang buat baik kepada kita, makhluk dah mengingatkan hati kita kepada Allah. Orang buat jahat dengan kita, makhluk dah mengingatkan hati kita kepada Allah. Dapat nikmat pun mengingatkan hati kita kepada Allah, dapat musibah pun mengingatkan hati kita kepada Allah. Orang buat baik dengan kita, orang puji kita, mengingatkan kita pada Allah. Orang cela kita, orang tuduh kita, pun membawa hati kita kepada Allah. Kita nak hati yang macam tu. Kita nak hati yang macam tu. Kita nak hati yang macam tu. Allah, hebatnya orang-orang tu. Orang-orang yang arif billah tu, hebat. Tak ada kemarahan dalam hati. Sebab dia tahu semua tu hakikatnya daripada Allah. Allah tu siapa? Kekasih dia. Sebab tu dia tak marah. Walaupun Allah takdirkan pada dia, orang caci maki dia, orang tuduh dia, orang caci maki dia, dia tak ada marah pun. Sebab apa? Dia tahu itu daripada kekasih dia. Kenapa nak marah kekasih dia? Tu rahsia orang-orang tu hatinya baik. Sebab tu hatinya benar-benar mengenal Allah. Kita dah sebab kita nampak makhluk, hati kita tak sampai kepada Allah. Sebab tu hati kita tak baik. Orang tu tak buruk ke baik ke, berlaku orang datang buat baik, itu daripada Allah juga. Allah yang kehendak. Orang tu buat benda tak baik pada kita, pun dengan izin Allah juga. Kenapa dah? Jadi dia tak marah. Dia tak marah. Nak marah apa? Tuhan tu buat baik semua pada dia. Tak salah pun Allah nak layan dia macam tu. Kerana banyaklah kebaikan Allah pada dia, dia tak balas-balas, tak tersyukur pun kebaikan Allah. Tiba-tiba baru sesekali dua Allah takdirkan benda tak sedap, seolah-olah macam Allah tak pernah buat baik yang gitu. Kita punya marah, seolah-olah macam Allah tak pernah buat baik yang gitu. Padahal baru sekali dua je Allah bagi benda tak sedap. Baru Allah uji kita dengan benda tak sedap. Seolah-olah macam Tuhan tak pernah buat baik. Lupa habis kebaikan Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang baik. Kita kena ada impian nak memiliki hati seperti orang, hati-hati yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Kena ada impian macam tu. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita hati macam mereka. Sebab hati yang macam tu Allah tak bagi kepada orang fasik. Hati yang macam tu Allah tak bagi kepada ahli maksiat. Hati yang macam tu Allah tak bagi kepada orang kafir, melainkan pada kekasih-kekasih dia Allah bagi. Jadi sepatutnya kena ada impian dalam hati kita, keinginan nak memiliki hati yang macam tu. Jangan kita kata tak ada apa heran. Maknanya ada masalah dalam tu hati. Hanya nampak benda mulia yang bangsa dunia, tapi tak nampak benda mulia yang bangsa akhirat. Baik, jadi dalil atau tanda-tanda ada Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya tidak tiada, ialah kita fikir dengan perhati. Fikir bukan fikir sesaja fikir itu dengan perhati. Tilik, perhati dan tilik. Zoom, kena zoom. Tilik ni makna bukan tengok saja, tilik. Tilik. Sehalu-halunya. Tilik kepada makhluk-makhluk ni. Mari kita belajar cari dalil. Gunakan akal kita sekarang. Tengok kepada makhluk ni. Tilik pada makhluk ni. Tak kisahlah makhluk ni banyak, nak ambil yang mana, ikut suka hati. Bulan ke, bintang ke, bumi ke,
Pensel ke, meja ke, apa ke. Ni kita bercakap ni makhluk ni, kita berfikir ni makhluk ni, kita memandang ni makhluk, kita mendengar ni makhluk. Ambil mana-mana dalil. Ambil mana-mana makhluk boleh dijadikan dalil. Fikir pada makhluk ni. Dah fikir tak? Ya. Fikir makhluk. Duit dah, duit. Duit makhluk tak? Pandai InsyaAllah. Ambil duit lah. Baik. Jadi tilik kepada duit. Tilik kepada makhluk ini. Kerana makhluk ini baru adanya. Betul ke tidak? Makhluk ni baru adanya. Apa maksud baru ada? Dijadikan. Ataupun ada permulaan. Itu maksud baru. Makhluk ni ada permulaan. Dulu mana ada makhluk yang nama duit? Tak ada pun makhluk yang namanya duit tu. Tak ada. Kemudian Allah jadikan makhluk ni yang namanya duit. Jadi duit tu asalnya tiada. Kemudian Allah ciptakan. Jadi ada duit. Samalah macam tubuh badan kita ni. Dulu kita tak pernah ada pun. Kemudian Allah ciptakan. Dan tiap-tiap yang baharu ada itu. Ni kaedah ni. Jaga baik-baik. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah didahulukan tiada. Betul tak? Tiap-tiap benda baru mesti datang daripada tiada terlebih dahulu. Tiap-tiap benda baru mesti datang daripada kosong dulu. Mesti datang daripada tak ada dulu. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini, apa maksud makhluk? Sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah. Itu makhluk. Faham baik? Makhluk-makhluk ni yang dah diciptakan. Macam kita ni, yang dah ada ni. Ni namanya makhluk ni, yang dah ada ni. Makhluk. Jadi nyatalah bahawasanya makhluk ini, kita ni contoh ni yang dah ada ni, kita ni yang dah ada ni, mungkin namanya. Kita ni makhluk ni dipanggil mungkin namanya. Mungkin tu apa pula? Dan mungkin itu barang yang terima, yakni pada akal. Tulis. Mungkin itu maknanya barang yang terima, yakni pada akal. Ada, makna akal kita boleh terima, ada. Sekarang kita ada tak? Akal boleh terima tak? Siapa sini akal dia tak boleh terima yang dia ada? Ada? Tak ada apa? Maknanya akal kita boleh terima. Sekarang ni kita ada, akal boleh terima ni. Akal boleh terima adanya makhluk ni, adanya kita ni. Akal boleh terima, akal boleh terima. Dan terima tiada. Maksudnya kalau tak ada pun makhluk ini, akal pun boleh terima. Saudara kita, ramai yang dah mati, ramai yang dah tiada, betul? Akal boleh terima tak? Akal boleh terima, betul dah tu. Sihat dah tu akal, maksudnya apa sahaja. Makna ada makhluk contoh macam kita ni ada, akal boleh terima. Ada juga makhluk yang tiada, akal boleh terima juga. Dengan bersamaan berat keduanya. Maknanya ada makhluk dengan tak ada makhluk ni, dua-dua akal boleh terima. Hari ni kita hidup boleh terima tak? Besok, bukan besok, petang garang kita mati, akal boleh terima tak? Lepas tu nak mati ke? Sebab apa? Duit belum cukup target lagi. Ada orang dia tak nak mati sebab duit belum cukup target. Duit simpanan belum cukup target. Tu sebab tu dia minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur, sihatkan tubuh badan, ya Allah. Belum sampai target ni. Ni anak bini ramai ni, tidak kena 500,000 dalam bank mesti kena ada. Lepas tu kena cabut nyawa aku tu, kau cabut lah ya Allah. Sekarang ni baru ada RM50, 50 sen baru. Panjangkanlah umur tu. Target dia nak panjang umur sebab nak kumpul kereta. Ini maksiat kata ulama.
maksiat. Barang siapa niat nak panjang umur kerana tak puas-puas nak menikmati dunia ni, itu dicela oleh Allah. Ada pun orang yang nak panjang umur sebab nak baiki amal, nak baiki hati, nak menuntut ilmu. Ini dipuji oleh Allah walaupun dia nak Allah panjangkan umurnya beratus tahun. Jadi jaga baik-baik niat kita nak panjang umur tu. Takut-takut niat kita nak panjang umur tu jadi asbab Allah benci dengan kita. Betulkan niat kita. Panjang umur bukan nak kumpul kita. Panjang umur bukan sebab tak puas lagi berseronok atas dunia ni. Ya Allah, panjangkan umur. Aku baru jadi orang kaya 2-3 hari. Baru mewah. Jadi panjangkanlah umur. Sebab apa? Banyak benda seronok-seronok atas dunia ni belum rasa lagi. Ya Allah, panjangkanlah umur tu. Maksiat. Maksiat. Betulkan niat kita. Tak salah nak minta panjang umur, tapi niat kena betul. Apa tujuan nak panjang umur? Tengok situlah. Kalau tujuannya baik, ibadat, dipuji. Kalau tujuannya nak panjang umur sebab dunia, dicela, dikeji oleh Allah. Baik, jadi ada kita dengan tak ada kita ni akal oleh 5 dua-dua. Harus maknanya. Bahkan berat sebelah tiada. Makhluk ni berat sebelah tiada. Kerana apa pula dikatakan makhluk ni berat sebelah tiada? Kerana asal, tambah sikitlah, kerana asalnya makhluk ini tiada. Betul tak? Betul tak? Akal kita fikir makhluk ni asalnya tiada. Betul ke tidak? Cepatlah, nak habis sudah, nak cepat ke tidak ni? Jawab betul aja. Kalau tanya faham tidak, jawab faham aja. Tahu? Tak usah cepat sudah. Kalau cakap tak faham kan, saya ulang lagi. Tak faham kan, saya ulang lagi. Lambat habis, ke sebelah dah ni. Faham tak? Faham. Tu saya baca terus. Bagus angkat tangan. Ustaz, tak payah hurai lagi lah. Baca terus. Je lah. Dulu-dulu punya ada rakaman dulu. Kita tengok kat rumah masing-masing. Tak payah tu. Kenal? Baik, bahkan berat sebelah kerana tiada. Kerana asalnya makhluk ni tak ada. Asalnya tak ada. Asalnya tak wujud. Kan kita ni baru ada. Umur kita berapa? Ada yang sekarang ni dia dah ada atas dunia ni 60 tahun. Ada yang 50 tahun. Ada yang 80 tahun. Ada yang 90 tahun baru ada atas dunia ni. Macam saya baru 25 tahun ada. Gitu. Iyalah. 25 tahun. Ada dalam jumlah tu lah. 25 tahun. Sebelum tu balik belakang 25 tahun sehari tak ada lagi. Betul? Jadi asalnya kita tak ada. Kemudian baru dengan kehendak Allah lah ciptakan kita. Baru kita ada atas dunia ni. Berapa lama? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 80. Ikut masing-masing. Yang pasti semuanya tu baru ada. Semuanya asal tiada. Dan ringan sebelah ada. Ringan sebelah ada. Maksudnya begini. Koma kat situ. Koma situ, letak koma situ tu. Kan baca sendiri kat rumah pening. Kerana asal tiada dan ringan sebelah ada. Ringan sebelah ada. Maksudnya begini. Ibaratnya ni, tangan kanan saya, tangan kiri saya ni. Ini ada makhluk, ini tiada makhluk. Jadi dua-dua ni akal kita boleh ada makhluk, tak ada makhluk, dua-dua sama berat boleh terima. Tapi walaupun boleh terima kedua-dua ni, tapi sebenar-benarnya berat balik. Tak ada makhluk. Ni asalnya tak ada makhluk, ni tak ada makhluk, lebih berat lagi. Betul? Tak ada makhluk lebih berat. Ni dulu kita ni sedia kala tak ada makhluk ni. Ringan, ada makhluk ringan, tiada makhluk faham tidak ni? Saya dah buat macam ni, kalau tak faham juga tak tahulah ni. Tu. Jadi ada makhluk ringan, tiada makhluk lebih berat lagi. Ini asal. Tiba-tiba bertukar jadi begini. Sekarang ni bertukar jadi begini dah. Ada makhluk tadi yang ringan bertukar jadi berat. Tak ada makhluk yang asalnya berat bertukar jadi ringan. Maka soalannya,
Adakah akal kita boleh terima yang ringan ni tadi boleh berubah menjadi berat, yang berat boleh jadi berubah jadi ringan tanpa sebab? Akal boleh terima tak? Boleh. Kalau boleh, akal tak waras. Dia kalau akal waras, dia kata tak boleh terima. Mesti ada penyebabnya. Yang ringan bertukar jadi berat, yang berat bertukar jadi ringan. Mesti ada itu akal. Sebab tu perlu akal yang waras. Jadi kalau akal tak waras, dia tak diberatkan hukum Allah. Sebab dia tak boleh timbang dengan akal itu. Akal ni tak boleh nak tak buat kerja. Akal tak boleh nak buat kerja. Akal tak waras. Dia tak boleh nak terima benda tu. Sebab tu syarat mukallaf ni mesti waras. Berakal, waras. Kalau tak boleh fikir. Jadi akal kita fikir. Mula-mulanya tak ada makhluk, tiba-tiba bertukar pula jadi ada makhluk. Dulu kita tak ada. Tiba-tiba ada pula kita sekarang ni. Adakah akal kita boleh terima adanya kita dengan sendiri tanpa sebab? Akal yang waras kata mana boleh. Mesti ada yang membuat. Contohnya kita fikir meja ni. Meja ni ada tak sekarang? Dulu tak ada meja ni. Tiba-tiba ada meja ni. Kemudian kita fikir meja ni dulu tak pernah ada, tapi sekarang ni ada. Tiba-tiba kawan kita kata, kau nak tahu tak, meja ni tak ada yang buat. Meja ni dia muncul tiba-tiba ping. Tiba-tiba dia jadi ping, dia ada macam tu. Tiba-tiba ada, dia ada dengan sendiri je. Tak ada yang buat, tak ada kilang, tak ada tukang. Dia jadi dengan sendiri. Kita kata, aku tak boleh terima. Mana boleh. Mesti ada tukang yang buat meja ni. Cuma kita tak kenal siapa dia. Yang penting, pada akidah dan pegangan kepercayaan kita, aku yakin ada tukang yang membuat meja ni. Cuma aku tak kenal namanya siapa. Asing ke siapa ke aku tak kenal. Tapi yang pasti, mesti ada dia punya pencipta. Itu akal. Akal yang waras akan fikir macam tu. Sebaliknya, akal yang tak waras tadi, dia boleh terima tadi. Lah dia kata, lah meja ni tak ada yang buat lah. Meja ni timbungan sendiri lah. Tu akal tak waras tu. Dia tak boleh buat kira tu. Faham tu? Jadi, tiba-tiba, kalau begitu, alam ini. Tadi meja meja kecil sikit. Ambil yang besar lagi. Alam ni, ada ke tidak? Sama tak macam meja ni tadi? Dulu alam ni pernah ada ke tak? Tak ada. Kemudian sekarang dah ada alam. Boleh tak kita nak terima alam ini, planet-planet yang wujud ni semuanya ada dengan sendiri tanpa ada tukang yang buat? Akal boleh terima tak? Akal tak boleh terima. Mesti ada tukang yang membuat segala planet-planet ni. Mesti ada tukang ni. Cuma kenal dengan tak kenal. Ataupun dah kenal tapi salah kenal. Ada yang kenal tapi salah kenal. Ni yang kita belajar ni, nak betulkan pengenalan kita kata. Nak semak balik pengenalan kita tentang pencipta tadi supaya jangan tersalah kenal. Jangan tersilap dalam mengenal Allah. Ni yang kita nak belajar ni. Nak pastikan pengenalan kita pada Tuhan tu betul. Jangan seperti pegangan dan kepercayaan orang kafir musyrik. Dia bukan tak percaya Allah, dia percaya juga Allah. Tapi kita tak sama macam kafir musyrik. Orang yang betul-betul yakin Tuhan, betul pegangannya pada Tuhan, dia takkan mensyirikkan Tuhan. Itu dalil dia, kebenaran itu, pegangan dia betul. Ini dia kata dia percaya Allah, tapi menyengutukan. Mana salah pegangan dia? Salahlah pegangan dia tu. Okey, dah faham situ? Baca kitab balik. Dah faham kan? Dah buat contoh tadi tu? Balik ni kan buat macam tu. Ambil jalan kan buat macam ni. Tiada makhluk, tukar jadi ada makhluk. Sampai kat rumah kan buat. Kalau suami tanya, kau ni dah pasal kau ni tangan ni? Ni kerja rumah kata. Kerja rumah. Bahkan berat sebelah tiada kerana asalnya tiada. Lelaki pun buat macam tu. Kang bini tanya, abang kenapa tangan tu depa-depa macam tu? Ini latihan kata. Latihan. Ngaji tauhid. Macam ni latihan ngaji tauhid.
Dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Ni tadi yang kita cakap tadi. Tiba-tiba yang ringan tu bertukar jadi berat pula dah. Maka tentulah tak terima pada akal. Akal kita, makna akal yang waras. Nak jadi berat, sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Mana boleh yang ringan bertukar jadi berat dengan sendiri. Mana boleh. Mesti ada sebab. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Mesti ada yang menciptakan makhluk ini daripada tak ada meja kepada meja, ada meja. Daripada tak ada alam kepada ada alam. Mesti ada pencipta. Mesti. Orang gila je kata tak ada pencipta. Orang gila je. Dan yang memberat beri ada, yakni beri ada makhluk. Dan yang memberat beri ada, yakni beri ada makhluk, itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu? Mana tahu? Allah nama dia melalui Rasulullah. Melalui Rasul lah. Kalau tak ada Rasul, mana kita nak tahu namanya Allah? Siapa nak bagi tahu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nak datang jumpa kita bagi tahu. Kata alam ni yang menjadikan namanya Allah. Malaikat maut nak jumpa kita. Malaikat maut nak sangat jumpa kita ni. Kau main dia geram ni dengan kita ni. Kau nanti kau je dah. Kau siap kau. Kau duduk atas dunia kau sudah lagak sombong ni. Kau tunggu aku sentap nyawa kau nanti. Tak ada belas kasihan. Dia tak ada belas kasihan. Waktu disentap nyawa kita tu, dia punya jeritan di satu alam ni dengar. Tapi Allah tutupkan pendengaran tu. Kalau dizahirkan satu alam dengar. Menjerit kesakitan waktu roh tu keluar daripada badan. Ini kalau orang maksiat. Kalau orang baik-baik dah. Orang baik-baik ni, orang syahid-syahid tu. Seronok dia. Seronok nampak syurga kan. Nampak balasan baik Allah dah. Walaupun pada zahir dia nampak ngeri, putus kepala, putus tangan. Organ-organ bungkus dalam plastik. Betul? Tu saudara kita ni. Ngeri tu. Tapi hakikatnya dah mereka merasakan keseronokan mati syahid. Sebut dalam kitab sana, orang mati syahid ni kalau boleh dia nak minta pada Allah hidup balik dan mati macam tu balik. Sebab lazat dia. Wajib kita yakin. Wajib kita yakin ni. Cuma pada zahir nampak ngeri, tapi hakikatnya tidak. Tidak. Dan yang memberat beriada itu adalah Allah. Jadi inilah di antara faedah dan hikmah Allah Ta'ala mengutuskan pada Nabi dan Rasul. Kita hamba ni manusia boleh tahu pencipta alam ni yang tercari-cari selama ni. Siapa yang buat ni, siapa yang buat ni, siapa yang buat mesti hebat, mesti kuat, mesti bijak ni. Siapa namanya Allah namanya. Rasul lah yang bagi tahu. Kalau Rasul tak dibangkitkan, tak tahu kita nama Tuhan pencipta alam ni Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tak tahu. Tu hikmah Allah Ta'ala utuskan Rasul. Kita boleh tahu nama pencipta kita adalah Allah antaranya. Yang tentu ada, Allah Ta'ala yang tentu maknanya yang mesti ada. Tak terima, yakni pada akal tiada sekali-kali. Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia. Wajib tiap-tiap mukallaf kena tahu. Lagi yang betul dengan nas Quran. Makna apa yang kita dah tahu, apa yang kita dah faham, apa yang kita pegang dalam hati tentang mesti adanya Tuhan yang menjadikan alam, yang mana Tuhan itu namanya Allah. Dialah yang menjadikan alam ni daripada tiada kepada ada. Dialah menciptakan segala-galanya daripada tiada kepada ada. Dialah yang menciptakan kita ni. Kita ni alam. Perbuatan kita ni alam, tuan-tuan. Bukan langit, bumi, bulan, bintang saja alam. Kita ni perkataan saya ni alam. Pemikiran saya ni alam. Penglihatan saya ni alam. Kefahaman saya ni alam. Gerak-geri saya ni alam. Kewujudan saya ni alam. Semua ini adalah dalil tentang kewujudan Allah. Semuanya. Bukan tengok langit, tengok bumi. Ni gerak-geri kita ni alam ni. Ini dalil adanya Allah. Ini dalil adanya pencipta yang menjadikan. Allah yang menggerakkan tubuh badan saya. Allah yang menggerakkan mulut saya ni. Allah yang mengeluarkan suara saya. Allah lah yang memperdengarkan suara saya ni. Sekarang ni tuan-tuan sedang mendengar. Allah yang memperdengarkan suara itu. Jadi Allah semuanya. Af'alullah, perbuatan Allah. Itulah dalilnya. Bukan langit bumi je.
Bukan langit bumi. Dalilnya ada pada diri kita sendiri. Tapi benda dah dekat sangat ni tak boleh nampak lah. Betul? Cuba ambil tangan letak dekat mata kita. Nampak? Nampak dapat tangan kita? Letak serapat-rapat ni. Begitulah. Sebab tu kita tak nampak Allah tu kan. Sebab dalilnya terlalu hampir, iaitu diri kita sendiri. Sebab tu orang nak pergi mana? Nak pergi melancong lah. Nak tengok apa? Tengok keindahan alam. Jadi boleh nampak kehebatan Allah. Nak kena keluar modal ni jauh ni. Padahal nak melihat kewujudan Allah, dalil-dalil keesaan Allah, kekuasaan Allah ada pada diri sendiri. Tak payah modal tak payah modal. Tapi dah kita jenis rabun dekat. Rabun dekat. Rabun dekat ni, yelah. Nak tengok yang jauh-jauh baru nampak. Tengok gunung. Oh, subhanallah. Maha bijaknya Allah, maha kuasanya Allah yang menjadikan pemandangan ni. Bukan main lawa lagi. Betul dah tu. Tapi lambatlah. Nak kena keluar modal. Naik kata terbang. Lambat. Padahal dalil tentang kekuasaan, kesempurnaan Allah tu ada pada diri kita sendiri. Ni akal ini boleh waras ni, boleh fikir, boleh faham. Inilah dalil adanya Allah yang menjadikan ni. Nak ajar hati kita supaya sentiasa ingat Tuhan kita. Jangan ingat Allah jadikan kita, lepas tu Allah lepaskan kita, pandai-pandai kita nak bergerak, nak bercakap, nak kelip mata, nak tarik nafas, nak buang nafas, nak bangun, nak berguling, nak meniaga. Bukan. Itu fahaman Mu'tazilah Qadariyah tu. Tu Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah kata, bila Allah dah jadikan kita, dah bekalkan segala sifat-sifat, tu Allah lepaskan kita. Pandai-pandai kita nak buat apa pun. Allah tak ada takbir dah, tak ada kena-mengena dah dengan Allah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Kita dah segala gerak geri kita, sengaja tidak, zahir batin, akal kita, ilmu kita, kefahaman kita, penglihatan kita, pendengaran kita, bercakap kita, semuanya adalah tadbiran Allah yang mentadbir. Allah yang mentadbir. Habislah. Begitulah pengakuan dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia lagi yang betul dengan nas Quran dan hadis yang menunjuk keduanya Quran dan hadis dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman Allah Taala. Bawa lagi dalil. Ni dalil lagi ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah Taala lah yang menjadi, yang menciptakan ia Allah akan beberapa langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Maka dengan firman itu nyatalah pada kita bahawasanya Allah Ta'ala telah mengaku ia Allah dengan adanya Allah di dalam Al-Quran. Makna di mana Allah Ta'ala buat pengakuan tu dalam Quran. Bukan Allah Ta'ala mengaku adanya Allah dalam Quran. Bukan kita faham adanya Tuhan dalam Quran pula dah. Allah duduk dalam Quran pula dah. Apa baik yang tidur, nak habis dah ni, nak balik dah. Kan percaya ni di antara nyata dengan tidak ni. Di antara alam nyata dan alam sebalik mata, jangan main, dia boleh salah faham tu. Kan kita cakap benda lain, dia sampai kat orang benda lain. Jadi nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala telah mengaku ia. Allah membuat pengakuan. Dengan apa pengakuan Allah? Dengan adanya Allah. Allah mengaku yang dia tu ada. Mana tempat Allah buat pengakuan tu? Di dalam bukan Allah mengaku dia dalam Quran. Bukan boleh kira ni. Beli buku baca sendiri. Orang faham kot lain, kita faham kot lain. Orang suruh beli kitab ngaji, ngadat guru. Dia beli kitab baca sendiri. Orang faham ke kanan, dia faham ke kiri. Orang pakai slipper, dia bimbit slipper. Orang beli slipper pakai, dia beli slipper jenjeng. Dah beli buku baca sendiri. Rosak akal. Dan kita pula kena mengaku di dalam hati dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran itu. Jadi Allah dah buat pengakuan dalam Quran, kita wajib membuat pengakuan dalam pastikan pengakuan dalam hati kita ni seiring, selaras, selari dengan pengakuan dalam Quran. Kalau bercanggah, dalam Quran kata lain, dalam hati kita i'tiqad lain, maka tidak beriman walaupun cukup solat 5 waktu, pergi haji, pergi umrah. Itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis dah lah.
Oh, habislah lama kuliah kita hari ni. 10, 9.30, 10.30, 11.30, 2 jam. Minggu depan boleh cuti lah. Potong. Ganti yang ni kira dah kodok sekali. Boleh? Ada kelas Saya kata boleh jadi. Saya bukan kata cuti. Dia pantang dengar tu. Saya kata insyaAllah minggu depan barangkali cuti lah. Barangkali kot insyaAllah boleh jadi cuti. Dia terus bagi tahu minggu depan cuti kata dia. Tengok masa perangai. Lepas tu kita datang mana dia? Mana orang ni? Kata hari tu ustaz kata cuti. Bila pula kita kata cuti? Orang kata barangkali. Mungkin kan akan datang. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Tapi insyaAllah ada kelas insyaAllah. Macam biasa. Budak menangis tu. Cukup-cukuplah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Dipanjangkan umur semuanya, dimurahkan rezeki semuanya yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, beri taufik untuk beramal dengan segala ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hati yang bersih, yang cantik, yang indah, yang wangi, yang suci daripada penyakit yang busuk, yang menjadi asbab Allah benci kepada kita sebenci-bencinya. Walaupun kuat mengaji, walaupun kuat semayang, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita insya-Allah. Diberi kesihatan, keafiatan, murah rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesabaran kepada diri kita ni menghadapi pelbagai halangan, dugaan, cabaran hidup. Bersangka baik dengan Allah selalu insya-Allah. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit dan sebagainya, masalah, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah SWT, ditunjukkan jalan-jalan kelepasan dan jalan keluarnya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan keberkahan majlis ilmu dan kemuliaan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan agama kita di sisi Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada sekalian umat Islam yang sedang dizalimi oleh orang kafir harbi, khususnya di Palestin, di Syria dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, memberi pertolongan dan menghancurkan sekalian musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a qudri wa sabaka Rasulullah sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya Allah.